pengkaji daripada negara barat yang cuba untuk mengkaji usia pokok itu melalui ukur lilit. Bila mana dibuat pengkaji itu daripada Perancis lah. Bila mana dia buat ukur lilit pokok tu menunjukkan ianya berusia 450 tahun baru. Kalau kata pokok tu Nabi pernah bersandar, dia mesti berusia 1500 ataupun lebih lagi. Jadi dakwaan tu bercanggah dengan apa yang orang percaya. Yang ketiga, nama Nabi Adam AS, Habil dan Qabil. Penamaan ini tidak sampai kepada mencemarkan agama. Dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih tidak pernah menerangkan dengan lebih lanjut mengenai siapakah nama kedua anak itu. Namun nama yang masyhur dalam kalangan kita ialah Habil dan Qabil mengikut kitab-kitab tafsir. Riwayat ni memang datang daripada Israiliyat lah. Allah Subhanahu Wa Taala hanya hendak menceritakan pengajaran kisah ini tentang kedengkian dan dendam kesumat sesama manusia yang telah terjadi sejak dahulu kala lagi. Maknanya Allah Taala dia bukan nak suruh kita tahu nama dia, apatah lagi mencari kuburnya. Sebab tu kalau kita tengok ada orang mendakwa kubur bagi anak Nabi Adam ni, Habil dan Qabil ni berada di India. Dia duduk border di antara India dan Bangladesh ke Sri Lanka, saya tak pasti. Tapi dia punya tempat tu tak jauh lah daripada satu bukit di Bangladesh kot, ataupun di Sri Lanka yang dipanggil dengan Bukit Adam, yang dikatakan ada tapak kaki Nabi Adam situ. Bagi orang Islam lah. Bagi orang Buddha, dia percaya itu tapak kaki Buddha dia. Tapi ini semua dakwaan Israiliyat. Kubur tu panjang. Dan kubur ini ataupun tempat ini pernah disiarkan oleh satu rancangan yang terkenal bagi orang Malaysia ni zaman berzaman, Jejak Rasul. Jejak Rasul ni bagus cerita dia, tapi kadang-kadang dia tiada orang kata apa, pembimbing yang boleh menerangkan dengan lebih tepat. Cerita ni kita boleh terima atau tidak, tempat ni kita boleh justify betul ataupun tidak, yang menyebabkan orang yang tengok dia akan rasa benda tu betul. Sebab memang yang siri-siri yang lama-lama dulu tahun 90-an apa-apa semua ni, dia pergilah ke India tu, kubur Nabi Adam yang panjang tu, kubur anak Nabi Adam yang panjang tu, termasuklah kubur Hawa di Jeddah apa-apa semua ni pun dijadikan sebagai tempat penggambaran. Dan yang latest ialah pokok yang dikatakan Nabi Muhammad bersandar di Jordan waktu perjalanan nak pergi ke Syam. Nabi berhenti situ, Nabi bersandar di situ, di satu tempat nama dia Buqa'awiyah. Buqa'awiyah ni dalam Mafraq lagi kalau ikut. Mafraq ni tempat saya belajar dulu lah. Pokok ni dia satu-satu je duduk tengah padang pasir tu. Tapi nak katanya waktu tahun 80-an, 90-an, awal 2000, Jejak Rasul tak pernah pergi buat rekod pun dekat pokok tu. Dia baru lagi ni, dia baru lah sekitar 2016-17. Bila mana tempat tu mulai diziarahi dan dilawati. Kalau kita tengok dalam video-video yang orang pergi ambil pokok yang dikatakan Nabi sandar situ tu, asal tempat nak masuk dia tak ada jalan yang berturak elok. Jalan dia jalan tanah merah, jalan berbatu. Sehinggalah Raja Jordan yang pergi ziarah situ, baru dia buat jalan elok. Dan ramailah orang pergi ni. Ada orang menjaga apa semua. Ada digazetkan sebagai tempat bersejarah lah. Dan ada pengkaji daripada negara barat yang cuba untuk mengkaji usia pokok itu melalui ukur lilit pokok. Bila mana dibuat pengkaji itu daripada Perancis lah. Bila mana dia buat ukur lilit pokok tu menunjukkan ianya berusia 450 tahun baru.
Kalau kata pokok tu Nabi pernah bersandar, dia mesti berusia 1500 ataupun lebih lagi. Jadi dakwaan tu bercanggah dengan apa yang orang percaya. Maknanya pokok cengal yang duduk dekat Ulu Dungu tu lagi tua berbanding pokok tu. Kan ada di Malaysia kata ni pokok cengal yang duduk di Ulu Dungu lah, dalam hutan tu, yang tu 600 tahun dari segi ukur lilik dia. Yang tu lagi tua, yang tinggi, yang orang pergi ambil madu tualang apa semua kawasan-kawasan tu lah. Okay. Yang tu lagi tua. Tapi dengan sebab dia duduk tempat kita, tak boleh buat cerita lah Nabi bersandar situ. Yang tu boleh buat cerita Nabi bersandar. Sebab pokoknya renek elok, dan dia macam waktu musim panas ni dia akan, daun dia lebat, dan kita memang akan teduh duduk di bawah tu. Dia cuma ada satu je pokok tu, tengah padang pasir yang luas tu, satu je pokok tu. Waktu musim sejuk, dia akan gugur habis lah. Dan orang yang lebih obses lagi terhadap benda-benda macam ni, dia cuba tengok bentuk pokok tu, dia kata bentuk pokok ni pun dah macam orang sujud. Dia punya obses je tu. Sebab memang dengan daun yang rendang tu apa semua, daun yang lebat tu, nampak macam dia rimbunan yang teduh. Saya tak pernah sampai situ sebab tak sempat nak pergi. Ada orang yang pernah pergi apa semua. Memang dari segi tempat tu kita tengok macam pelik lah, sebab dia satu je pokok di situ. Waktu tu sekitar tu semuanya tak ada pokok apa, melainkan semuanya padang pasir. Okay. Ini juga antara cerita-cerita yang orang kata apa, yang masyhur di kalangan masyarakat. Okay. Cuma nak katanya nama anak Nabi Adam apa semua ni memang tak disebut dalam Al-Quran. Kita tengok muka surat 122 bila mana Allah Taala sebut dalam surah Al-Maidah, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya. Ulama tafsir sebut, kalau disebut dengan perkataan watlu tu maksudnya bacakan, iaitu detailkan cerita tu kepada umat kamu, kepada para sahabat dan kepada kita. Maknanya Tuhan nak suruh kita tengok konten yang paling mustahak dan utama daripada cerita anak Adam ini ialah besar dan bahayanya kesan dengki yang tersemat dalam hati satu orang. Sebab tindakan yang ditunjukkan oleh anak Nabi Adam ni, waktu dia dengki, dia hasad, dia ada usaha ingin menyakiti saudara dia. Ini dipanggil hasad. Hasad yang buruk. Dalam ayat lain Tuhan sebut tentang ada satu lagi jenis dengki ni, dia tidak menyakiti, bahkan dia menyantuni pihak yang dia dengki tu. Yang ni disebut dengan ghil. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut antara doa orang-orang yang beriman, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi dua-dua ni tak nak ada. Dengki yang menyebabkan kita menyakiti orang, dengki yang kita menyantuni orang tapi berusaha untuk menjatuhkan orang tu. Jadi cerita yang utama untuk cerita anak Nabi Adam ni, buanglah sifat dengki. Bukan mencari siapakah nama sebenar bagi anak Nabi Adam.